membaca Al-Quran. Nanti kita sampai dekat orang haid pun sama, membaca Al-Quran. So, membaca Al-Quran, ini hukum ni kita boleh sampaikan juga kepada masalah haid. Membaca Al-Quran yang tak boleh ni bagi orang haid, bagi orang yang junub, dia baca Al-Quran dengan qasad, dengan berniat Al-Quran. Kalau dia baca Al-Quran sebagai doa, misalnya Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a subhana rabbika rabbil izzati. Jadi dan seumpamanya, subhanalladzi sakhkhara lana hadza, itu kan ayat Quran, tapi dalam masa yang sama dia doa. Dia baca, masa dia baca subhanalladzi sakhkhara lana, dia niat baca doa naik ke teras. Maka tak mengapa, walaupun dia sebenarnya satu bahagian daripada ayat Al-Quran. Okey, saya sebut ini, apakah niat-niat yang kalau satu orang tu dia dalam keadaan haid ataupun junub, dia boleh baca Quran. Pertama, kalau dia baca Quran dengan tujuan zikir dan doa, itu yang pertama, maka dia boleh baca Quran walaupun dia haid ataupun junub. Yang kedua, dia baca Al-Quran dengan qasad apa? Dalam kitab dia bagi dengan qasad tahassun. Apa dia? Tahassun ni maksudnya benteng diri. Dia baca ayat kursi. Dah. Dia baca apa? Ayat kursi. Ayat kursi dia baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas sebagai tahassun, membentengkan dirinya dengan ayat yang disebut dalam hadis sebagai al-mu'awwidhatain. Mu'awwidh maksudnya pelindung misalnya. Boleh. Baca ayat kursi boleh. Sebagai pelindung, boleh dengan tujuan tahassun, boleh. Lagi yang boleh apa lagi? Kalau dia baca ayat Al-Quran tersebut dengan tujuan tambih. Contohnya dia guru hafizah, dia nak tegur anak murid dia baca salah, jadi dia tegur tu, dia jangan baca ayat penuh, dia baca kepala je. Contohnya dia terlupa apa ni, dia terlupa au kalladzi marra, contohnya dia terlupa, dia tak payahlah baca au kalladzi marra ala qaryatin wa khawiyatun, dia baca kepala saja, dia baca kalimah-kalimah dengan niat tambih, bukan niat nak baca Al-Quran, dan jangan baca ayat yang penuh. Maka itu pun boleh dilakukan. Dan kita ditambah satu lagi, iaitu dia kata baca ayat Al-Quran tapi dengan tujuan qasas ni maksudnya cerita. Dia bercerita, dia cerita kat orang Arab lah. Ayat Quran pun ada ayat cerita. Ayat cerita kan. Maka ayat tu dia ambil, dia jadikan teks penceritaan dia. Faham tak? Itu maksud ayat Quran. Dia baca tapi dengan tujuan menceritakan isi. Maksudnya teks penceritaan dia tu adalah teks dia ada teks ayat Quran. Dia bukan menjadikan ayat Quran itu sebagai dalil, tak, teks. Apalah cerita-cerita dalam Al-Quran tentang Ashabul Kahfi ke. Dalam Quran kata, dalam Quran menyatakan bahawasanya anjing itu berada di kawasan tengah, jadi dicerita wa kalbuhum wasitun dhira'ihi bil wasit. Terjemahan dia, anjing mereka mendepangkan dia punya lengan dia duduk kat tengah-tengah gua, kan? Jadi dia nak cerita tu, dia petik Al-Quran tu jadi teks penceritaannya. Maka itu pun boleh, kalau walaupun dia berada dalam keadaan junub, walaupun dia berada dalam keadaan haid. Tapi kalau dia baca 1 juzuk, 2 juzuk, 3 juzuk dengan niat zikir, tak jadi. Mana ada zikir itu dipanggil baca Quran, kan? Dia nak jadi zikir tu kalau memang ada zikir-zikir tertentu daripada ayat Quran. Bukan asalkan dia niat zikir. Mana boleh, kita takkan boleh punya. Kita baca Quran, hati kita niat zikir, tak boleh. Dia hanya boleh jadi niat zikir tu kalau memang ada ayat itu merupakan zikir tertentu. Misalnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, itu ayat Quran, kan? Tapi dia berzikir dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha, maka boleh, sebab memang ada tapaknya untuk niat, kan? Memang itu zikir. Jadi kalau dia baca habis surah Baqarah, niat zikir mudahnya.
memang tak boleh niat macam tu, dia tak akan jadi. Maka sesuatu itu menurut jumhur ulama, orang yang haid tidak boleh baca Al-Quran. Hatta walau dia hafizah, dia tak boleh baca Al-Quran. Cuma dalam mazhab Imam Malik membenarkan perempuan yang hafizah. Hafizah itu maksudnya dia hafal Al-Quran, untuk dia ulang yang dia telah hafal. Untuk sabak baru tak boleh, kan? Jadi kita tak perlu nak pulun juga, nak bagi budak-budak kita ni habis cepat. Waktu dia uzur pun suruh dia hafal sabak baru. Hafal Quran tu sunat, kan? Hafal Quran tu sunat. Jadi buat apa pula kita nak langgar juga batas syariat yang kata haram baca Quran kalau uzur, semata-mata nak bagi habis cepat? Tak ada point, kan? Tak ada munasabah dia punya pertimbangan tu. Nak korbankan benda hak wajib haram sebab nak buat benda sunat, tak betul pertimbangan tu, kan? Tak betul, perkara itu sunat, menghafal Al-Quran. Maka sebab itu tak boleh nak pulus. Sebab tu sebagian orang dia suka kalau anak dia yang perempuan ni dia masukkan awal sikit sebelum uzur, supaya maknanya banyaklah masa boleh guna. Tapi kalau dah uzur pun tak apa, waktu dia uzur lah, kan? Tak ada apa sebab untuk kita langgar juga batas-batas ni semata-mata nak bagi habis cepat. Ya. Tapi tak boleh baca surah Mulk, tak boleh. Surah Sejadah tak boleh. Tapi kalau 3 kul tu boleh. Ayat kursi, kan itu kan semua dipanggil pendinding. Boleh. Tapi surah Mulk tak boleh. Dia benda ni simple je. Dia kita faham gini. Kita baca Quran pun dengan perintah Allah. Kita tak baca Quran pun dengan perintah Allah. Betul tak? Yang kita, sebab apa orang haid tak baca Quran? Sebab apa? Sebab syariat kata tak boleh baca. Jadi seperti mana ketika dia baca Quran dia dapat pahala, pada ketika ini dia tak baca Quran pun dapat pahala. So itu kan perintah Allah, kan? Samalah juga kita semayang kerana perintah Allah, kita tak semayang pun kerana perintah Allah. Ada waktu kita tak boleh semayang, haram. Pasal tak boleh semayang, pasal subuh tak boleh semayang. Orang tu kata, tak boleh, jadi hamba ni kena semayang setiap waktu. Tak betul. Hamba ni dia ikut perintah Tuhan dia, bukan benda yang dia nak buat. Tuhan dia kata tak payah semayang, tak payah semayang, kan? Tuhan dia kata tak boleh puasa. Jadi satu Syawal tak boleh puasa. Tak boleh puasa. Pada waktu itu ketaatan adalah tidak berpuasa, kan? Benda simple dia. Semua saat dia selalu sebut, dia kata kalau orang tu dia masuk dalam tandas, zikir di dalam tandas ni apa? Zikir di dalam tandas ialah tidak berzikir. Sebab apa? Makna zikir ialah taat. Maksudnya kamu taat. Sekarang selalu sebut kan, zikir di dalam majlis yang sedang berjalan ialah tidak berzikir. Zikir dia ialah dengar, berzikir. Jadi itu yang kena faham konsep ketaatan. Masalah orang tu dia ni memang tak boleh lah tak pakai songkok ni. Dia tak wali besar ni. Tapi bila dia pergi umrah, dia tak boleh buat joh bidabak apa. Joh bidabak tu ni. Tak boleh saya songkok ni. Saya daripada kecil lagi pakai songkok. Tak boleh. Boleh ke dia waktu umrah dia nak pakai songkok juga? Boleh? Tak boleh. Sebab perintah dia kamu kena pecah songkok tu. Begitulah seumpamanya. Sebab itu ini yang orang Yahudi tak boleh faham. Dulu memang kiblatnya Baitul Maqdis. Memang kiblatnya macam tu. Sekarang ni Allah Ta'ala kata pindah pergi Kaabah. Dia tak boleh. Dia tak boleh. Dia nampak holy, kesucian yang ada baik. Betul. Tetapi kesucian yang lebih tinggi adalah perintah Allah. Allah Ta'ala yang suruh. Seperti mana menghadap Baitul Maqdis Allah yang suruh. Menghadap Baitul Maqdis Allah suruh. Kamu kan sembah Allah, bukan sembah arah. Orang Islam bukan sembah arah, kan? Sembah Allah. Jadi begitulah seumpamanya. Jadi bila kita faham perkara ini, kita tak rasa ralak sangat.